Ini bab firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap ketika dia dalam urusannya. Wa ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdath, dan tidak datang kepada mereka daripada Al-Quran, daripada Tuhan mereka yang baru. Tidak datang kepada mereka ayat Al-Quran yang baru daripada Tuhan mereka. Wa qaulillah, dan firman Allah, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, barangkali Allah akan mengadakan sesuatu yang baru selepas itu. Wa anna hadathahu, dan perbuatan Allah la yashbahu hadathal makhluqin, tidak menyerupai perbuatan makhluk. Liqaulihi, kerana firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada seumpamanya sesuatu. Wa huwa as-sami'ul basir, dia maha mendengar lagi maha melihat. Ibnu Mas'ud berkata, diambilnya daripada Nabi SAW, sesungguhnya Allah memperbaharui apa-apa urusannya, mana yang dikehendakinya. Allah SWT mengadakan min amrihi, apa-apa daripada urusannya, ma yasha, apa-apa yang dikehendakinya. Wa inna mimma ahdatha, dan sesungguhnya di antara apa yang Allah adakan ataupun tentukan kemudian ialah alla takallamu fis salah, yaitu supaya kamu tidak bercakap ketika dalam sembahyang. Ini di antara hukum yang baru Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, bagaimana patut kamu bertanya ahli kitab tentang kitab-kitab mereka, padahal pada kamu ada kitab Allah, kitab yang paling baru datangnya daripada Allah. Taqra'unahu, di mana kamu membacanya mahdhan, dalam keadaan tulen, tidak bercampur baur. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, beliau berkata, wahai kalangan orang-orang Islam, bagaimana kamu akan bertanya ahli kitab tentang sesuatu, padahal kitab kamu yang Allah turunkan kepada Nabi kamu adalah cerita terbaru, adalah perkara terkini daripada Allah, dalam keadaan tulen, lam yushab, tidak bercampur baur. Wa qad haddatsakumullah, dan sesungguhnya Allah telah menceritakan kepada kamu bahawa ahlul kitab telah pun menukar ganti isi kitab-kitab Allah, dan mereka telah mengubah. Fakatabu bi aidihim al-kutub, mereka menulis kitab-kitab dengan tangan mereka, dan berkata, ia daripada Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk menukar dengannya dengan harga yang murah, ataupun sesuatu yang harganya murah. Awala yanhaakum, tidak akan menghalang kamu, menegah kamu daripada bertanya mereka, ma ja'akum minal ilm, ilmu yang telah datang kepada kamu itu. Tidak, demi Allah, kami tidak ada melihat seorang pun daripada mereka bertanya kamu tentang apa yang diturunkan kepada kamu. Ini bab firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka, jangan kamu gerakkan, firman Allah, jangan engkau gerakkan lidahmu. Dan perbuatan Nabi SAW ketika diturunkan wahyu kepadanya. Abu Hurairah berkata, diambilnya daripada Nabi SAW, Allah berfirman, aku bersama hambaku ma dzakarani, apabila ataupun selagi dia menyebut aku, mengingati aku. Wa taharrakat bi syafatah, dan dua bibirnya bergerak menyebut aku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas berhubung dengan firman Allah, la tuharrik bihi lisanak, beliau berkata, Nabi SAW
mengalami kesukaran apabila menerima Al-Quran. Baginda menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Ibnu Abbas berkata kepadaku, kata Sa'id, aku akan menggerak-gerakkan kedua bibirku untukmu, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan bibirnya. Faqala Sa'id berkata, aku akan menggerakkan kedua bibirku seperti mana Ibnu Abbas dahulu menggerakkannya. Faharraka syafataihi, maka dia menggerakkan kedua bibirnya. Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, la tuharrik bihi lisanaka, jangan engkau gerakkan lidahmu, lita'jala bih, untuk bersegera mendapatkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya kami kami jamin untuk mengumpulkannya dan untuk membacakannya. Ibnu Abbas berkata, untuk mengumpulkannya di dalam dadamu. Thumma taqra'uhu, kemudian untuk engkau dapat membacanya. Fa idza qara'nahu, bila kami membacanya, fattabi' qur'anah, selepas itu barulah kamu ikut bacaannya. Qala fastama'a lahu, Ibnu Abbas berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan itu. Wa an qala fastami' lahu, fastami' lahu, maksudnya fastami' lahu, engkau dengarlah kepada bacaan itu. Wa ansit, dan engkau diam. Thumma inna alaina an taqra'ahu, kemudian kami jamin engkau akan dapat membacanya. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Jibril datang, dia akan mendengar. Apabila Jibril pergi, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya seperti yang telah dibacakan oleh Jibril kepadanya. Bab qaulillah, ini bab firman Allah, wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Sama ada kamu perlahankan ucapan kamu atau kamu nyaringkannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang terkandung di dalam hati. Ala ya'lamu man khalaqa, adakah Tuhan yang menjadikan itu tidak mengetahui? Ataupun adakah dia tidak mengetahui apa yang telah dijadikannya? Artinya tidak, bahkan dia mengetahui. Wa huwal latiful khabir, dia maha halus dan maha mengetahui. Yatakhafatun, maknanya yatasarun, berbisik-bisik, bercakap secara perlahan-perlahan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas berhubung dengan firman Allah Ta'ala, wala tajhar bi salatika, jangan engkau nyaringkan bacaan sembahyangmu, wala tukhafit biha, dan jangan engkau perlahankannya, yakni perlahankan sangat. Qala, Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersembahyang dengan sahabat-sahabatnya, baginda mengangkat suaranya membaca Al-Quran. Apabila orang-orang musyrikin dengar, mereka maki Al-Quran, sumpah Al-Quran, dan orang yang menurunkannya dan orang yang membawanya. Ketika itu Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wala tajhar bi salatika, yakni jangan engkau nyaringkan bacaan sembahyangmu. Bi qira'atika, bi salatika, yakni bi qira'atika, yakni bacaan fi salatika, bi qira'atika fi salatik, itu maksudnya. Fa yasma'al musyrikun, sehingga didengari oleh orang-orang musyrikun, lalu mereka memaki ataupun menyumpah Al-Quran itu. Dan jangan engkau perlahankan sangat bacaan itu, sehingga la tusmi'ahum, sehingga engkau tidak memperdengarkan kepada mereka. Wabtaghi baina dzalika sabila, pilihlah jalan pertengahan dalam bacaan itu.
Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, ayat ini turun, yaitu wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, berkenaan dengan doa. Jadi solat di situ doa. Yani jangan engkau nyaringkan doa engkau, dan jangan engkau perlahankan sangat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan di antara kita, bukan dari kalangan kita, orang yang tidak berlagu membaca Al-Quran. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, dia berdiri membaca Al-Quran pada malam dan siang. Dan seorang lelaki yang lain pula berkata, kalaulah diberikan kepadaku seperti yang telah diberikan kepada dia ni, tentu aku lakukan seperti yang dilakukannya. Allah menerangkan bahawa qiyamahu bil kitab, dia berdiri membaca Alkitab itu adalah perbuatannya. Dan Allah berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah menjadikan langit-langit dan bumi, dan berbezanya lidah-lidah kamu dan warna-warna kulit kamu. Wa qala, dan Allah berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, kamu lakukanlah kebaikan, mudah-mudahan kamu berjaya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dengki mendengki kecuali kerana dua perkara. Yang pertama ialah seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, maka dia membaca Al-Quran siang malam, pada waktu malam dan siang. Fahuwa yaqul, dan dia berkata, lau utitu, yani ada seorang lain berkata, kalaulah diberikan kepadaku seperti yang diberikan kepada orang ini, nescaya saya akan lakukan seperti yang dilakukannya. Dan seorang lagi ialah orang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia membelanjakannya pada haknya, ini pada tempatnya. Fayaqulu, maka ada orang lain berkata, kalaulah diberikan kepadaku seperti yang diberikan kepada dia ni, tentulah saya lakukan seperti yang dilakukan olehnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak ada hasad dengki melainkan pada dua perkara. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, maka dia berdiri bersembahyang dengan membaca Al-Quran itu malam dan siang, ataupun maka dia melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu malam dan siang. Dan yang kedua, orang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dibelanjakannya malam dan siang. Qala, Ali bin Abdullah berkata, saya telah mendengar Sufyan beberapa kali, tetapi tidak pernah saya mendengarnya menyebutkan hadis ini dengan lafaz tahdits, dengan lafaz tahdits, dengan lafaz khabar, wa huwa min sahihi hadithihi, dan ia termasuk dalam hadisnya yang sahih. Kita baru ni duduk dalam bab kullu yaumin huwa fi sya'n, dan dua ayat daripadanya sudah kita bincangkan, dan tinggal lagi hak selepas itulah belum lagi dibincangkan. Dan firman Allah, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra,
Mudah-mudahan ataupun boleh jadi barangkali Allah akan mengadakan sesuatu perkara yang baru selepas itu. Yang ini perkara yang tidak lagi mereka ketahui. Perkara yang tidak lagi mereka ketahui. Boleh jadi selepas ni, ayat ni berkait dengan orang yang bercerai. Orang yang bercerai, suami isteri yang bercerai. Boleh jadi selepas itu Allah SWT mengadakan suatu keadaan yang baru pula. Jadi baik pula. Begitulah keadaan hidup ni kan. Hak berlaku dalam dunia ni, ada begini, ada begini. Mula-mula begini, mula-mula tak kenal, lepas tu kenal. Mula-mula kenal, lepas tu tak kenal. Dan sebaliknya begitulah. Mula-mula balah, lepas tu baik. Ataupun mula-mula baik, lepas tu balah. Itu semua tu Allah SWT mengadakan perbuatan Allah SWT. Apa yang Imam Bukhari nak sebutkan di sini, perkataan ihdath. Supaya muhdath, sebelum pada ni kita sudah bincang dengan panjang minggu lepas. Muhdath makna baru. Di sini pun dengan makna baru juga ni. Barangkali Allah akan mengadakan sesuatu perkara yang baru. Allah SWT baru buat, mana kemudian dia nak ceritanya di sini, bukan maknanya Allah SWT tu dia bukan baharu, maka segala-gala yang dilakukannya tu kita nak kata tidak baharu. Tidak gitu. Bila kita kata Allah SWT itu sedia kala, Allah SWT itu tidak makhluk, Allah SWT itu khalik, tidak baharu, bukan bermakna kita nak katakan segala-gala hak dia buat ni maknanya qadim belakon, tidak baru belakon, sedia kala belakon. Sedia kala lagu mana? Orang tu budak tu kemari tak ada lagi, lepas tu hari ni baru lahir, orang panggil hari lahir dia. Hari lahir dia. Mula tak ada, lekat dalam perut ibu tu, lepas tu lekat dalam perut ibu tu. Baru ke tu? Siapa dia yang buat semua? Kemarin tak boleh piti, hari ni boleh piti. Rezeki. Adakah rezeki itu Tuhan beri sedia kala lagi? Sedia kala lagu mana? Kita pun baru ada. Hak nak diberikan rezeki itu kepada dia pun baru ada. Imam Bukhari nak cerita sifat af'al Allah SWT itu bagi orang-orang yang mengatakan hadithah, sifat af'al Allah SWT itu hadithah, bukan makhluk. Hadithah, dia ada alasan dia. Waktu Imam Bukhari nak ayatnya, misalnya sini yuhdithu ni Allah SWT baru buat, bukan lama dah dia buat. Kuasa tu memang dia lama dah ada kuasa tu, tahu pun lama dah. Dia nak beri pada tahun 2008, pada sekian-sekian waktu dia tahu dah, dia ada kuasa dah. Kalau nak buat dulu pun boleh, tak ada kata dia tidak mampu sikit pun, tak ada. Cuma dia tidak nak lagi, kehendak dia tu tak ada. Kehendak dia hanya pada tahun 2008, sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian waktu. Bermakna perkara tu baru berlaku kan? Baru berlaku tu Allah SWT buat bila? Pada masa tu lah. Itulah maksud kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktu Allah dalam urusannya. Dia beri rezeki, dia rapah rezeki daripada orang tu, dia menjatuhkan orang tu, dia menaikkan orang tu, macam-macam. Dia menghidupkan orang tu, mematikan orang tu, dia menguntungkan orang tu, merugikan orang tu. Segala sifat-sifat dia tu, ada dalam sifat dia tu, itu dia buatlah tu. Sifat af'al dia. Sifat af'al ini mengikut Imam Bukhari dia nak ceritanya, ada di antara ahli sunnah wal jamaah dan mengikut Ibnu Battal. Imam Bukhari sendiri berpendapat begitu. Imam Ibn Taymiyah pun berpendapat begitu. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pun mengikut setengah-setengah ulama, dia kata lagu tu juga. Dia kata af'al Allah SWT, sifat af'al Allah SWT itu hadithah, bukan makhluk. Beza makhluk dengan hadith, macam kita bincang dah baru ni. Setengah-setengah dia tak saya kata. Dia tak saya kata sebab dia faham hadith dengan makhluk ni sama makna. Kita tak boleh kata hadithah. Sedia kala juga. Cuma nyata dia tu baru nyata.
Kita tak boleh kata baharu. Kita tak boleh kata baharu. Bagi orang yang kata boleh, ini alasan-alasan dia. Imam Bukhari tak mari dia. Kita nampak Imam Bukhari bersetuju waktu tu, dia berpendapat gitu. Imam Bukhari kalau dia berpendapat gitu, dia akan mari beberapa dalil dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat orang tu cerah bila? Takkan cerah tu sebelum dia lahir lagi. Allah Subhanahu Wa Taala buat orang tu nikah bila? Takkan sebelum dia lahir lagi. Pada ketika masa dia menikah itulah. Siapa dia yang menikahkan dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan itu tidak baru jadi, baru nampak, baru nyata kan? Tapi bukan kita kata bila sebut baru tu baru sebab kita, sebab makhluk ni. Tidak lagu tu. Sebab itulah Imam Bukhari kata wa anna hadathahu la yashbahu hadathal makhluqin. Perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala kita kata baru saat ni, dia tidak serupa dengan perbuatan makhluk. Kalau perbuatan makhluk mana baru sungguh. Makhluk perbuatan dia tu pun dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala tidak dijadikan oleh sesiapa, tidak dijadikan oleh dia sendiri. Dia sendiri itu perbuatan dia. Macam kita ni, kita nampak gerak gini buat gerak akak jatuh ni, Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Perbuatan dia tu tidak serupa dengan makhluk, serupa dengan lain-lain jugalah. Kalau kita kata sifat, sifat zat dia sekalipun, kalau dia sebut mendengar, melihat, itu tidak serupa dengan makhluk. Tak boleh kita kata melihat tu dah melihat mesti serupa dengan makhluk. Tak boleh lagu tu. Perbuatan dia ni pun lagu tu juga. Tetapi kita tak boleh tinggal bahasa dia tu, yuhdithu, muhdatsin, semua ni kita tak boleh tinggal. Apa makna muhdatsin itu? Makna baru, jelas ke tu baru tu. Tapi bukan bermakna bila kita kata baru tu makna serupa dengan makhluk. Dan makhluk perbuatan dia tu tidak makhluk, hadis. Ini mengikut setengah-setengah ulama, termasuklah Imam Bukhari, mengikut Ibnu Battal yang baru ni kita sudah baca tu. Pendapat dia gitu. Pasal apa kita kata tidak serupa dengan makhluk? Kita tengok ayat yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Hak ni, ini penawar. Hak ni benteng terakhir. Benteng ni, kalau kata nampak serupa Allah mendengar, tidak serupa dengan mendengar makhluk. Kalau kata Allah melihat, tidak serupa dengan melihat makhluk. Kalau kata Allah buat sesuatu, tidak serupa dengan manusia buat. Tidak serupa. Gapo-gapo pun tidak serupa sebab ayat ni ada. Jadi kalau kita pakai ke mana-mana pun, tidaklah kata kalau kita kata baru, maknanya baru tu serupa makhluk. Tidak gitu. Inilah beza ahli sunnah ni, walaupun dia khilaf pun dari segi lafzi saja. Pada hakikatnya tidak ada khilaf. Bukanlah Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengan dia ni mengatakan perbuatan Allah itu makhluk. Tidak. Dia cuma kata hadis. Hadis. Dan hadis dengan makhluk ni bagi dia tidak serupa. Tidak serupa. Kalau kata hadis pun maknanya baru, apakah serupa dengan makhluk? Baru? Tak juga. Sebab laisa kamitslihi syai'. Cuma dia sendiri sebut yuhdithu. Barangkali Allah SWT akan mengadakan sesuatu yang baru selepas tu. Allah mengadakan sesuatu yang baru. Mana Allah buat tu barulah. Mengadakan itu barulah. Kemudian, bukan sejak awal lagi. Kalau sejak awal lagi ada dah lah, daripada dulu lagi. Nak ada lagu mana yang menikah kau cerah orang tu sedangkan orang tu pun tak ada lagi. Ibnu Mas'ud berkata, dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah perbuatan dia tu tidak menyerupai perbuatan hadas dia. Dia guna perkataan hadas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun guna perkataan hadas. Hadas maknanya perbuatan. Perbuatan itu baru. Perbuatan itu baru. Min amrihi ma yasha, apa-apa yang dikehendakinya dia perbaharukan. Dan di antara perkara yang diperbaharukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah supaya kamu tidak bercakap dalam semaya. Mula-mula dulu orang Islam ni semaya dia boleh kecek tengah semaya. Boleh kecek tu. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam semena-mena buat begitu? Tak.
Dengan izin Allah dah lah tu. Allah SWT nak dah lagu tu. Boleh kecek? Mana tanya? Apa khabar? Orang sebelah. Baik. Dia boleh jawab lagu tu? Boleh. Berapa rakaat dah? 2 dah. Boleh royak lagu tu. Boleh. Kawan tu kira salah ke nama? Boleh. Cuma tidak banyak lah, tapi boleh. Lepas pada tu aku kan. Lepas pada tu akhir sekalinya dimansuhkan semua hak bercakap itu. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Tu ayat. Ayat itu kamu berdirilah mengerjakan sembahyang dengan diam, mana tidak kecek benda hak luar. Di antara Allah SWT perbaharukan, maknanya sebelum pada tu Islam ni daripada Allah SWT belaka. Hak sebelum pada tu pun masa boleh kecek. Lepas pada tu tak boleh kecek. Maknanya dia mari hukum baru. Takkan hukum tu kita kata sedia kala dah mari daripada Allah SWT. Tidak lagu tu. Daripada Allah SWT pun tidak makna sedia kala. Baru jadi, baru mari hukum tu. Barulah ada hukum. Maknanya baru kan. Tapi baru tu kita tak boleh kata perbuatan Allah SWT tu makhluk. Siapa kata lagu tu? Imam Bukhari tak kata lagu tu. Dia tak kata perbuatan Allah tu makhluk. Cuma perbuatan ini orang panggil hadis. Sifat af'al dia tu hadithah. Sifat af'al dia. Adapun sifat zat dia tu tidak hadithah. Tak boleh kata hadithah pun tak boleh. Apatah lagi nak kata makhluk. Sifat ilmu dia. Sifat ilmu tu orang panggil sifat zat dia. Sebelum ada lagi benda yang diketahui, dia sudah tahu dah. Gitu. Sebelum ada benda maklumat, orang panggil benda-benda yang diketahui, dia sudah tahu dah, sudah ada dah sifat. Ada tu supaya sebelum ada maklumat dan selepas ada maklumat. Serupa. Tak ada terjejah, tak ada lebih, tak ada kurang, tidak serupa kita. Sifat melihat Allah SWT, itu sifat zat, bukan sifat af'al. Sifat zat. Maknanya ada dengan dia daripada sedia kala sifat tu. Tidak kata setelah ada benda yang dilihat baru nampak. Ada mubsara barulah ada sifat tu. Tidak. Bahkan sifat tu sedia kala ada pada dia. Itu lain. Sifat zat lain. Semua ulama kata, kita tidak kata hadis sifat itu. Makhluk lagilah tak boleh kata. Hadis pun tak boleh kata. Bahkan sifat itu qadim lah, sama sedia kala dengan dia. Tetapi kalau sifat af'al ada khilaf. Di antara ahli sunnah pun ada khilaf. Tapi khilaf pun setakat tu je lah. Setakat ada yang mengatakan hadithah, ada yang mengatakan tak boleh kata hadithah pun tak boleh, sebab hadithah tu maknanya makhluk. Bagi orang yang mengatakan hadithah, dia tidak kata makhluk. Hadithah tu tidak serupa dengan makhluk. Macam di sini Nabi SAW menyebutkan Allah SWT memperbaharui ajarannya, agamanya, mana yang dikehendakinya. Di antara perkara yang diperbaharuinya, dia sebut baru tu. Ini perbuatan dia ni baru. Syariat ni waktu syariat Musa, syariat Isa, syariat Muhammad. Lepas tu syariat Muhammad ni kalau sembahyang ni mula boleh kecek, lepas tu tak boleh kecek. Takkanlah kita kata sedia kala. Ni baru, sebab perkara tu baru berlaku. Gitu. Tak apalah. Riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata, bagaimana patut kamu nak tanya ahli kitab tentang kitab-kitab mereka? Padahal kitab ni, Quran ni, kitab Allah ni adalah kitab yang paling hampir, paling baru datang daripada Allah. Di mana kamu membacanya? Imam Bukhari nak kau dia. Nak tanya waktu dia ahli kitabnya tentang kitab-kitab mereka tu. Kitab dia tu hak dulu. Ni kitab ada pada kamu ni hak paling baru. Mari. Aqrabul kutub dan paling baru, paling dekat dari segi masa dia tu. Masa dia tu mari daripada Allah, paling dekat, paling baru. Ini juga Imam Bukhari nak ayatnya menunjukkan baru. Kalam Allah itu qadim, tetapi penurunan kalam Allah itu baru.
Allah SWT menurunkan kalam itu bukan sejak di awal lagi, tak. Setelah ada Nabi Muhammad SAW. Setelah ada pun bukan selalu. Setelah dia diutuskan menjadi Rasul, barulah turun. Tapi turun dia tu paling baru, menunjukkan baru. Ada hak dulu sikit, ada hak dulu lagi. Semuanya kalam Allah. Dia menurunkan. Hak tu dia menurunkan itu. Tu hak baru. Bila hak baru ni, gapo-gapo pun hak baru ni lebih comel kan, lebih molek, lebih terpelihara. Kalau kereta lama dengan kereta baru, mana lebih sedap? Mana lebih comel, lebih menarik, lebih terkini? Hak baru ni lah. Begitu. Buat apa ya nak cari hak lama je? Kalau kamu pun dalam perkara-perkara biasa pun lagu tu makanan nak hak baru. Kalau hak lama basi. Jadi apatah lagi kitab-kitabnya telah diubah tu. Tak ada kelebihan dah nak agak dia dah. Nak pakai hak tunya. Orang pakai kereta baru-baru, kita nak kereta lembu dah. Untuk apa? Hak tu. Gitu. Hak kamu duk baca ni mahdhan, tulen. Tulen. Mahdhan itu maknanya tulen. Ia orang kata. Lam yushab, tidak bercampur bau. Tidak bercampur bau dengan benda lain. Adapun kitab dulu tu sudah bercampur bau. Jadi takkan nak ambil hak tu. Orang nak hak asli belaka. Gapo-gapo pun orang nak hak asli. Susu kena asli, madu asli, kau ni asli. Kalau kamu ambil kitab mereka, berartinya kamu ambil hak tidak asli. No. Tidak baru pula tu, hak lama. Hak Imam Bukhari naknya sini, Quran tu baru tu. Baru tu. Penurunan itu adalah Allah SWT menurunkan. Menurunkan tu banyak. Menurunkan hujan, menurunkan Quran, menurunkan rahmat dia, banyaklah. Menurunkan hujan pun tidak daripada awal semuanya. Hari ni sini, esok sini, kemarin sini. Itu baru belaka. Perbuatan menurunkan itu. Itu termasuk dalam sifat af'al dia, menurunkan. Dia menurunkan Quran ni kemudian sekali. Kan makna nampak tu baru tu, tapi kita tidak kata perbuatan dia tu makhluk. Kita tidak kata begitu, cuma baru. Baru. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, dia kata, wahai ma'asyiral muslimin, lagu mana kamu nak tanya ahli kitab tentang sesuatu, padahal kitab kamu Allah SWT turunkan kepada Nabi kamu ahdathu al-akhbar, cerita hak paling baru. Dia sebut baru. Situ pun hak paling baru. Macam mana kita tak boleh kata hadithah? Sedangkan hadis-hadis ni begini banyak. Dalam Quran pun ada juga perkataan itu, dan dinisbahkan, diisnadkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang belajar ilmu balaghah, kau ilmu nahwu ke apa, apabila diisnadkan fi'il tu kepada sesuatu fa'il itu, apa maknanya? Dia cukup faham. Dia cukup faham. Maknanya sifat dia lah tu. Ahdathul akhbar billahi mahdhan lam yushab, supaya tak dia juga. Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada kamu bahawa ahli kitab ni qad baddalu, mereka telah menukar ganti. Mereka telah menukar ganti isi kitab-kitab Allah itu. Yubaddiluna kalam Allah wa yuharrifunahu thumma yuharrifunahu. Misalnya itu tahrif. Dan ghayyaru, mengubah, tukar. Banyak berlaku tu. Jadi dalam kitab-kitab dulu tu ada tukar perkataan lain, ada ubah tepat dia dan sebagainya, macam-macam lah yang berlaku kepada kitab lain tu. Adapun kitab Quran ini tidak. Kalau kitab Quran tu lagu tu juga, atas orang letak juga, orang susun juga, orang ubah, orang supaya kitab dulu, tak ada kelebihan apa. Dia nak ayat sini tidak, Quran ni tidak lagu tu. Mereka tulis dengan tangan-tangan mereka dan kata hak ni daripada Allah, padahalnya hak mereka sudah ubah, hak mereka sudah pindah untuk mendapat mata benda yang sedikit, untuk mendapat dunia. Tidakkah ilmu hak datang kepada kamu ni menegah kamu daripada bertanya mereka? Jadi adalah orang kita paklan ni pun ada lagi duk sebah hak Israiliyat. Yalah dah tu, ni lah ni.
Padahal tak cukup lagi kau. Bukan sekadar Quran saja, hadis yang sahih cukup dah kan ada pada hak tu. Apa duk mari cerita-cerita tu, mengelirukan orang pula, mengelirukan orang saja, tak ada kelebihan apa pun. Tak ada kelebihan apa. Wala wallahi, tidak demi Allah, kita tak ada nampak pun seorang daripada mereka duk tanya kamu tentang apa yang diturunkan kepada kamu, apa yang gini. Sebab orang Islam ni sama-sama pun dia lebih terbuka, dia bersikap terbuka. Nabi SAW pun ajar berlapang dada, bersikap terbuka. Kadang-kadang terlalu terbuka sangat ni, bertolak ansur sangat ni, kadang-kadang jadi lebih. Maksud Nabi SAW ni nak ayat terbuka tu bukan makna tak boleh langsung, tapi kita kena retilah cara dia, kaedah dia nak baca tu. Sebab itulah dia kata hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritalah daripada Bani Israel pun tak apa. Maknanya Islam ni pada dasarnya tidak larang cerita-cerita nak Nobel ko, cerpen ko, drama ko, gapo ko, kitab-kitab lain pun, tapi kita kena faham hakikat dia. Itu terbuka, tapi kadang-kadang terbuka sangat. Orang-orang yang tidak erti dia jadi bahaya kepada dia. Dia tidak faham maksud orang buka ruang tu. Dia pergi masuk dalam keadaan tidak ada persediaan, maka jadi mangsa. Gitu asalnya. Asal Nabi SAW buka tu nak ayatnya Islam dia bersikap terbuka. Orang Islam ni fikiran dia luas, dadanya lapang, dan dia boleh bertolak ansur. Hak mana-mana tidak kata hak kita saja betul, hak lain tak ada molek. Kalau ada faedahnya lah buatlah hak lain pun. Kitab lain pun tak apa, buku buat gapo-gapo pun tak apa. Cumanya kena ada panduan gapo-gapo pun. Tu ada. Ibnu Abbas dia kata begini ni, dia usindah lah. Ada orang-orang yang oleh kerana terbuka ni pergi ambil hak bukan-bukan. Maka masuklah dalam Islam ni macam-macam cerita lah, macam-macam cerita. Apa hak cerita apa ni? Hawa makan buah tu, macam cerita Israeliat lah tu. Mula-mula ular pergi pujuk dia, ular pergi, macam-macam lah cerita tu. Pujuk dia, waktu dia pun goda Adam pula, waktu Adam pun makan buah tu. Itu semua tu Israeliat dalam Bible adalah ni pula gitu. Orang duduk sebar dalam kitab-kitab kita tu, dalam Bible ada sekarang ni pula gitu. Masalahnya dalam Quran tidak begitu. Dalam Quran yang jelas sebut Adam tu hak kena tipu ke syaitan tu dulu, bukan Hawa. Tapi kita duk marah tu Hawa dulu. Hawa tu goda Adam pula. Sebab dalam Quran kata fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yablah fa'akala minha. Mula-mula syaitan goda, syaitan bisikkan kepadanya ilaihi, bukan ilaiha, ilaihi kepada Adam itu. Dia berkata qala ya Adamu, dia bukan kata qala ya Hawa, dia kata qala ya Adamu hal adulluka, bukan hal adulluki. Banyak tempat tu semuanya menunjukkan Adam. Lepas pada tu fa'akala, barulah kedua-duanya makan. Biasalah orang perempuan dia ikut tu lelaki je. Dia ikut tu lelaki, dia ikut suami dia. Itu benda siapa? Dalam Quran sebut gitu. Tapi lupa. Ni ambil Israeliat sebar. Itulah akibatnya. Hak duduk buatlah ni Ibnu Abbas pusing ni, dia takut orang Islam ni telajak siapa tanpa batas, tanpa memakai kaedah, siapa jadi gitu. Akhirnya agama kita jadi rosak. Padahal hak ada dalam Quran tu sudah cukup. Hak tu paling betul, tidak bercampur baur. Dan banyaklah cerita-cerita yang lain lagi, banyaklah orang Israeliat lah, orang panggil Israeliat juga. Banyak benar lah. Bab qaulillah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ini bab firman Allah, janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk segera membacanya ataupun mendapatkannya.
dan perbuatan Nabi SAW ketika diturunkan kepadanya wahyu. Abu Hurairah berkata, dia ambil daripada Nabi SAW, Allah berfirman, yakni dalam hadis qudsi, aku bersama hamba-Ku selagi dia menyebut aku, dan dua bibirnya bergerak menyebut aku. Imam Bukhari nak apa dia? Enggak tajuk ni. Imam Bukhari nak apa dia? Imam Bukhari ni dia nak ayat kau tu berapa kali dia buat banyak. Cuba kita tengok Hasyiah nombor 8. Ibnu Battal berkata, Ibnu Battal ni syarih lama lah. Maksud Imam Bukhari dalam bab ini, dia kata ialah menggerakkan lidah dan dua bibir itu untuk membaca Al-Quran adalah suatu amalan yang diberi pahala kerananya. Tu Imam Bukhari nak ayat. Quran ini kalam Allah, istimewa. Quran ini kalam Allah, istimewa. Banyak dah dia bincang tentang kalam Allah sebelum pada ni. Nak ceritanya, kalam Allah ni boleh kita baca dalam hati? Boleh. Baca dalam hati boleh. Tetapi kalau kita baca dengan menggerakkan lidah kita, bibir kita, baca dengan molek, boleh pahala juga. Lebih lagi boleh pahala. Kau molek baca, lepas tu kalau berlagu pula seperti dalam hadis selepas ni, berlagu pula, lagilah lebih. Kau molek kita buat, kau dah banyak kita dapat pahala. Tu pasal Quran ni tidak sama. Kalau kita buat setara ni, boleh dah pahala. Tapi kalau kita baca molek lagi, boleh. Kalau kita berderah lagi, ketika perlu derah tu, kita berderah, boleh pahala pula di situ, suku pula. Padahal kalau sembahyang maghrib baca qahar, boleh juga. Tapi dah Nabi SAW tunjukkan kepada kita baca derah situ, kita baca derah saja kah? Tidak, boleh pahala. Boleh pahala. Jangan buat baca dalam hati saja, tidak. Setiap hak bergerak tu ada pahala dia. Itu kata Ibnu Battal. Faqawluhu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah fihi idafatu al-fi'l ila Allah Ta'ala. Dalam ayat fa idza qara'nahu, apabila kami baca. Ini Tuhan kata ni, apabila kami baca, fattabi' qur'anah, maka kamu ikutlah bacaannya. Dia kata kami di situ, tetapi yang sebenarnya baca, hak Nabi dengarnya bukan Allah, tetapi Jibril yang baca hak mari Quran itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata fa idza qara'nahu, bila kami baca, sebab Jibril itu baca dengan kehendak Allah. Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Boleh kita kata ini isnad majazi. Isnad majazi. Bukan isnad hakiki. Dalam balarah. Maknanya sebab kita kata dialah semasa pemerintahan dia, menteri besar tu buat bangunan ni. Dialah yang buat bangunan ni. Semasa pemerintahannya, Perdana Menteri itu buat binaan ni misalnya, dia buat sendiri? Tidak, dia suruh orang. Tapi boleh dikatakan dia buat. Serupa juga sini. Sebab apa? Wal fa'ilu lahu man ya'muruhu bi fi'lihi, fa innal qari li kalamihi ta'ala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa Jibril. Hak baca tu Jibril. Tapi Tuhan kata bila kami baca, fattabi' Quran, bila kami baca, telah baca, selesai baca, fattabi' Qur'anah, barulah lepas pada tu membaca. Jangan baca sekali. Baca sekali. Fa fihi bayan likulli ma ushkila min fi'lin yunsabu ila Allah. Selesailah kata dia kemuskilan setengah-setengah perbuatan yang dikaitkan dengan Allah itu, yang tidak layak dengannya. Misalnya maji, nuzul dan sebagainya. Allah turun, Allah datang dan sebagainya, itu selesailah bila kita pakai dengan makna majazi di sini, isnad majazi. Isnad majazi. Dan isnad majazi ini diguna dalam Quran. Sebabnya hak baca Quran tu, hak Nabi SAW dengar tu, dia bukan dengar suara Allah SWT. Dia bukan dengar kalam Allah SWT daripada Allah SWT terus, tidak. Dia dengar daripada Jibril. Tapi Tuhan kata fa idza qara'nahu, bila kami baca. Gitu. Itu orang panggil isnad majazi.
Tetapi kata Hafiz Ibn Hajar pada saat itu pendapat Ibn Battal, dia kata hak saya nyata, hak saya nampak lah, kata dia. Maksud Imam Bukhari mengemukakan dua hadis ini, iaitu yang satunya hak mausul, dan yang satu lagi hak muallaq. Satu lagi hak muallaq, satu lagi hak mausul. Hak muallaq tu mana? Perbuatan Nabi, la tuharrik bihi lisanaka, perbuatan Nabi bila diturunkan wahyu kepadanya. Sebab apa? Hak ni dia marikan dengan sanad lengkap bawah ni. Hak muallaqnya mana? Abu Hurairah kata tu, dia ambil daripada Nabi, qala Allah ana ma'a abdi. Hak tu hak muallaq. Yang ni dalam tajuk ni, terjematul bab ni ada dua macam hadis. Satunya hadis mausul, pada hakikatnya walaupun zahirnya tidak ada sanad dia, tapi bawah tu selalu cukup sanad dia, itu mausul. Hadis hak muallaq hak mana? Iaitu ana ma'a abdi. Hadis Abu Hurairah itu hadis muallaq, dia tidak mari sanadnya yang lengkap, tu Abu Hurairah selalu. Hafiz Ibn Hajar kata maksud Imam Bukhari dengan dua hadis ni, hak mausul dan hak muallaq, ialah untuk menolak pendapat orang yang mendakwa bahawa bacaan orang yang membaca Quran itu adalah qadim. Imam Bukhari nak tolak tu. Hak tu lebih sesuai sini. Hafiz Ibn Hajar nampak ni, tu boleh. Sebab dia duk bicara ke kalam Allah ni, dia nak hak tu. Sebab hak ni lah pun Imam Bukhari ni difitnah. Imam Bukhari difitnah. Sampai keluar daripada negeri dia, dibuat negeri ni kini lah. Kini. Fa'abana, Imam Bukhari menjelaskan bahawa pergerakan lidah orang yang membaca Al-Quran itu adalah perbuatan qari, perbuatan orang yang membaca tu, tetapi tidak serupa dengan makruh. Yang dibaca itu fa'innahu kalamullah al-qadim, yang dibaca itu kalam Allah, hak tu qadim. Seperti mana pergerakan lidah orang yang zikir, orang yang menyebut Allah, itu baharu perbuatannya. Tetapi wal madhkur, yang disebut dalam zikir itu huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala itu baru ke? Tidak, qadim. Wa ila dhalika asyara bit tarajim allati ba'da hadha. Imam Bukhari buat mari tajuk-tajuk selepas pada ni pun dia nak sabit ke hak tu lah. Dia nak ayat. Maknanya Imam Bukhari serupa dengan Imam Abu Hanifah juga dalam kitab dia Al-Fiqhul Akbar. Lidah kita ni baru, kita baca gerak lidah tu, pergerakan lidah tu baru. Hak kita tu baru, lidah kita tu baru, bacaan kita tu pun baru juga. Tetapi apa yang dibaca Quran itu bukan baru. Itu bukan baru, itu kalamullah. Imam Bukhari kata lagu tu je. Padahal Imam Abu Hanifah dulu, orang-orang dulu kata lagu tu dah. Tetapi kemudiannya fitnah. Dia kata Quran ini makhluk, Quran itu makhluk. Sampai ke semua makhluk dah makhluk kan? Tak ada kelebihan lah apa-apa. Makhluk. Bukan lidah kita tu, bacaan kita tu saja, Quran tu sendiri makhluk. Bila Quran makhluk, tak ada kelebihan apa-apa dah. Mari Imam Ahmad pula, dia bantah tu, bila bantah tu kuat sangat tu kan, dia pergi, dia sendiri tu seperti yang kita sudah bincang dah sebelum pada ni, tidaklah sebenarnya faham serupa orang kemudian tu, hak pengikut dia tu dekat-dekat juga dengan Imam Bukhari ni. Sebab Imam Ahmad itu adalah tok guru kepada Imam Bukhari, tetapi zahir daripada percakapan tu dia nampak seseolahnya dia mengatakan semua sekali tidak makhluk. Mana terlibat dengan Quran ni. Hak bacaan tu pun tidak makhluk juga, qadim juga. Gitu. Apa yang dibaca tu pun qadim juga. Semuanya qadim belaka. Imam Bukhari mari kemudian tengok ni terlajak pula dah lagi ni. Dia nak betul semula lah puasa. Apabila sudah lama ada orang faham lagu tu kan, orang payah nak terima dia, orang fitnah dia, orang kata dia ni Mu'tazilah pula, orang kata dia kata Quran makhluk, padahal dia tidak kata Quran makhluk. Tulisan ni, dakwah ni, kita buat tulis Quran makhluk kah? Kau tidak makhluk? Baru kau qadim waktu ketah ni.
Hak ni baru makhluk. Kita ni makhluk, lidah kita makhluk, bacaan kita, suara kita makhluk. Tetapi apa yang kita baca itu bukan makhluk, itu bukan baru. Quran, kalamullah, dia pun kata qadim waktu. Sebab tu Imam Bukhari buat mari, aku bersama dengan hamba-Ku selagi dia menyebut aku dan bergerak dua bibirnya menyebut aku. Hak bergerak bibir ni, hak sebut ni siapa dia? Hamba. Hamba ni kalau dia bergerak pun mati, lepas tu tak bergerak lah. Takkan nak bergerak sama. Bibir ni hak siapa dia? Hak hamba. Bila hak hamba makhluk, barulah. Apa yang disebut oleh hamba tu, lidah pergerakan dia tu, bacaan dia, zikir dia tu baru. Tetapi mazkur, apa yang dizikirkan, apa yang disebutkan, dia sebutkan dia Allah, Allah, Allah. Suara Allah, kita kata Allah, baru kau qadim, baru. Tetapi Allah tu sendiri yang disebut itu baru kau dah. Lagu tu lah juga dengan Quran ni. Dia mari nak suruh orang faham, tak cakap faham. Maknanya sengaja saja je sebenarnya faham dah. Cuma orang nak cari buat kes. Sehingga Imam Bukhari difitnah. Orang kata dia ni, kata Quran ni dia makhluk. Padahal hanya Imam Ahmad tu tok guru dia lah. Tok guru dia. Dia nak betul. Jangan terlajak ke mana-mana pun. Dia duduk pada kedudukan yang sebenarnya. Betul dah lah. Hak lebih dulu daripada Imam Ahmad lagi, Imam Abu Hanifah kata lagu tu dah. Bukan baru Imam Bukhari dah baru start kata lagu tu. Sebelum pada tu tak ada dah. Kata lagu tu dah. Ini tujuan Imam Bukhari. La tuharrik bihi lisanaka. Jangan engkau gerakkan lidahmu. Jangan engkau gerakkan. Perbuatan menggerakkan tu perbuatan siapa? Perbuatan engkau. Engkau tu makhluk kau. Kau qadim, makhluk. Bila makhluk, pergerakan engkau tu pun makhluk lah juga. Lidah tu, pergerakan lidah tu pun makhluk lah juga. Baru lah juga. Macam mana kita nak kata qadimnya? Serupa dengan Quran tu pula. Sama qadim dengan Quran. Mana boleh kita kata lagu tu. Akibatnya musuh-musuh Islam dia akan ketawa lah. Dia kata, oh kita telah bakar satu sifat Tuhan bila bakar Quran. Satu sifat Tuhan kita telah bakar, kita telah lempar dalam tong sampah misalnya Quran, kalam Allah. Hinanya kalam Allah tu dilempar di dalam tong sampah misalnya. Dia boleh kata begitu. Padahal hak dia tahu tu kertas. Orang nak cerita ni hakikat hak ada dalam tu. Hakikat hak ada dalam tu. Mula Imam Bukhari buat macam-macam ayatnya tubuh kita. Hakikatnya roh kita tu, bukan tubuh. Tubuh ni dia akan hilang. Hakikat kita tu, orang panggil nama kita tu siapa dia sebenarnya? Tubuh. Tubuh tu dia boleh berubah, boleh dibuat macam-macam. Tapi apabila hancur ni tubuh ni, apakah roh tu hancur juga? Roh tu lah hakikatnya. Begitulah juga dengan Quran. Sebab itulah wa yas'alunaka 'anir ruh. Ruh itu Imam Bukhari buat mari dengan makna Quran. Sebab Quran itu serupa dengan roh juga. Yang ni hakikat dia tu tidak binasa, tidak berubah, tidak gapo. Hak zahir tu berubah tu, Quran ni lah mushaf ni. Hak tu boleh berubah, boleh hancur, boleh rosak, boleh terbakar, boleh begitu begini. Tapi hak sebenar tu rosak dah. Super roh kita lah. Kalau tubuh ni hancur masuk dalam tanah, kena bakar, kena gitu, itu tubuh. Tetapi hak dalam tu binasa, hancur gitu dah. Tapi bila orang kata tubuh tu tuju kepada nama dia, dah lah, betul juga. Itulah orang kata Mustafa tu tunjuk ke tubuh dia. Supaya juga ini kalam Allah, tunjuk Quran. Tetapi apakah hakikat dia tu sama? Dah. Hakikat Mustafa tu, mata dia boleh tukar bubuh mata lain. Jantung dia boleh tukar bubuh jantung lain. Anggota dia boleh tukar. Tapi hakikat dia tetap ada walaupun tukar. Itu Imam Bukhari sudah berhadah tu, panjang. Dia nak ayat persamaan tu. Kalau nak faham, payah faham, tengok situ. Tengok hubungan di antara ruh dengan tubuh. Gitu. Kan tubuh ni kita boleh kata dia tu Mustafa. Hakikatnya Mustafa tu ruh dia tu. Hak tu hak kekal. Tetapi hak ni ditanda nyata. Quran ini nyata. Kalau kita nak bahas dengan ruh, kita nak tahu lagu mana hakikatnya. Kalau tak ada tubuh, kita nak tuju mana? Kita nak tahu mana Mustafa, nak tunjuk lagu mana?
Begitu juga dengan hakikat Quran itu. Kalau kita nak kira hakikat, tak ada mari dalam bentuk ni, kita nak faham lagu mana, nak baca lagu mana. Supaya tubuh juga. Kalau tak ada tubuh tu, bila seseorang tu mati, apakah makna tidak ada langsung tu hakikat dia? Ada kan? Roh dia ada. Roh tu lah yang dikiranya. Kalau lah main roh belakang, siapa dia nak tahu? Nak kenal siapa? Kita tak akan kenal pun seseorang tu. Begitulah benda ni. Tapi tidak salah kalau kita kata kepada tubuh dia tu Mustafa. Supaya juga kita kata Quran ni kalam Allah. Tidak salah, betul. Gitu. La tuharrik bihi lisanaka. Ibnu Abbas kata aku menggerakkan. Ini bukan Nabi saja menggerakkan, Ibnu Abbas menggerakkan. Aku menggerakkan. Aku menggerakkan aku di makhluk. Mana Allah SWT kata itu berkait dengan dia. Berkait dengan dia dari segi usaha dia. Dari segi usaha dia. Kita sudah bincang dah sebelum pada ni bahawa segala perbuatan ini Allah SWT buat belaka perbuatan makhluk ni. Tetapi apa dikatakan? Dia menggerakkan, saya menggerakkan lidah saya, itu usaha dia. Bukan makna Allah SWT buat tu dengan arti kita tak ada pilihan langsung, tak ada ikhtiar langsung, tak ada usaha langsung. Tak boleh nak kawal. Dah. Dalam kawalan kita, Allah SWT juga beri kemampuan mengawal tu. Fa anzalallahu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Mula-mulanya bila turun Quran ni, mula-mulanya sebab budak-budak baru ngaji lah. Budak-budak baru ngaji kan, ngaji Quran dengan tok guru Quran. Tok guru baca tu dia pun baca sekali lah dengan tok guru tu. Baca sekali. Tok guru pun sudah, dia pun sudah kan. Gitulah. Kalau nanti tok guru baca sesuai ayat, dia tak ada nak tunggu. Dia baru mengaji kan, dia tak ada nak tunggu. Lepas tu dia ingat, dia takut tak ada, kalau dia takut terlupa ke Nabi SAW ni pun lagu tu juga. Nak ceritanya mengaji ni siapa-siapa pun dia ada peringkat permulaan. Peringkat permulaan tu sebelum menyesuaikan diri dengan keadaan tu, dia adalah benda-benda tu. Allah SWT sebut Nabi dia ni pun, dia pilih ni pun gitu juga. Itu semula jadi manusia, naluri manusia. Dia ada kelemahan-kelemahan dia tu. Tapi Allah SWT tegur, tak usah buat lagu tu lah. Sebagai sifat manusia tu dia tetap ada mula-mula. Tapi dah bagi jaminan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami jamin untuk mengimpunkannya dalam dadamu, mengumpulkannya. Tak payah buat gitulah. Tak apa. Dia tidak akan terlepas. Kamu akan ingat dengan sendirinya. Kami jamin. Dan kamu dah baca lepas pada ni, walaupun habis dah baca, dengar dulu maknanya. Kalau budak-budak baru belajar tak boleh dia ikut sekali. Tapi kalau lama sikit, tu guru baca seayat, sudah tu guru baca, baru dia baca. Dia boleh baca pun. Dia boleh baca pun. Nabi SAW dia lebih lagi lah daripada tu. Orang ingat selalu. Dah boleh baca molek supaya Jibril ajar tu. Tapi mula-mulanya tidak gitu. Dia takut terlepas. Dia takut terlepas. Sebagai manusia, ayatnya Nabi SAW itu manusia. Manusia dia ada sifat manusia. Tetapi bila ada jaminan daripada Allah SWT, tak apa. Semuanya Allah SWT yang bagi. Nabi SAW hanya manusia, bukan Tuhan. Itu nampaklah tu. Sebagai manusia, lebih dia daripada kita, dia dapat. Dia dapat benda tu, kita tak dapat. Allah tak beri. Lebih dia tu. Padahal dia manusia juga, kita manusia juga. Semua dia dapat benda tu, kita tak dapat. Sebab Tuhan tidak nak kita. Bukan masalah kenabian saja, benda-benda lain pun orang cerdik-cerdik kan. Orang cerdik, penemu gapo-gapo tu, pereka, pencipta gapo-gapo lah, dalam bab sains ke, ilmu gapo-gapo ke, dia manusia seperti kita juga. Tapi dia nampak, kita tak nampak. Tuhan tidak nak kita, Tuhan nak dia. Tuhan pilih dia. Tak ada beza. Nabi Muhammad pasal manusia, tapi Tuhan pilih dia. Pilih tu bukan sebagai saintis, bukan sebagai pemimpin negara, tak, sebagai Nabi. Jadi Nabi dia layak menerima wahyu. Mana tinggilah kedudukan dia. Manusia tetap manusia. Supaya pemimpin, manusia seperti kita juga, lebih setara mana pun. Pergi perang habis 2-3 benua pun, manusia juga.
Cuma lebih dia situ. Dari segi mereka pencipta katakan ni lebih tu habui dia situ. Kita tak boleh kata apa yang habui ke dia. Tak boleh kata lagu tu. Tak faham lah maknanya kalau kita kata gitu. Nak ceritanya kalau kita kagum dah dengan pencipta, dengan pemimpin, dengan mereka, dengan penemu gapo-gapo, penemuan itu, kita kagum dah. Ada lagi manusia ni banyak peringkat. Lebih dikaguminya maknanya orang yang mendapat sesuatu bukan daripada sumber-sumber hak biasa. Bukan sumber hak biasa. Tidak dengan menggunakan akal, mengasah akal, belajar ilmu akliyah. Bukan dapat itu dengan pengalaman, uji kaji dalam makmal, berapa tidak. Bukan dapat dengan itu. Bukan dapat dengan kecerdasan, fikiran, hati, perasaan, jiwa yang halus seperti ahli-ahli seni, tidak juga. Tapi daripada sumber yang lain. Sumber yang lain itu kan wahyu. Tu lebih sekali. Punca ilmu manusia ni tu. Sebab orang lain tu dia tidak ada jaminan berlaku. Hak lain tu satu ayat lah. Tidak ada jaminan berlaku. Hak tu je ada jaminan. Hak tu paling lebih. Yang ni fa idza qara'nahu, bila kami sudah selesai baca, fattabi' qur'ana, barulah kamu ikut baca. Yang ni kamu dengar dulu, dia dengar. Lepas pada tu kami jamin untuk kau dapat baca. Lepas pada tu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Jibril mari dia dengarlah. Bila Jibril pergi dia pun baca. Jadi boleh baca. Boleh baca seperti mana Jibril ajar kepada dia, bacakan kepada dia tu. Begitulah ceritanya. Bab qaulillah wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kita berhenti sekat itulah. Wallahu a'lam.